warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang saya hormati pengerusi masjid, tuan imam, keseluruhan ahli jawatan kuasa pihak pengurusan masjid, keseluruhan pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Tuhan punya dunia, Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua tuan-tuan? Sihat ya? Alhamdulillah, lama tak jumpa dengan tuan-tuan. Jadi alhamdulillah last kita bertemu, saya ingat bulan 9. Ingat lagi tak? Bulan 9 hari tu last kita bertemu lah. Kuliah maghrib pada malam tersebut tak silap saya. Jadi pada malam ni kita bertemu sekali lagi atas keizinan, rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini dapat kita mengambil mau'izah peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikratan fa'ul mu'minin, berikanlah peringatan kerana peringatan itu ada manfaat bagi orang yang beriman. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini diampunkan segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini diberikan ketenangan, sakinah, mawaddah warahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala lapangkan dada kita, isteri kita, anak-anak kita dan keseluruhan keluarga kita. Mudah-mudahan dihindar daripada segala ujian yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini macam biasalah, bila slot bersama dengan saya memang tak ada tajuk. Jadi saya mencapailah apa sahaja buah fikiran dan apa sahaja hadis Nabi SAW yang paling baik. Mudah-mudahan kita membacakan hadis pada malam ini dapat berkat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ni antara termasuk dalam golongan orang yang insya-Allah mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ni kita nak melihat satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemula gelanggang bicara kita pada malam ini. Hadis daripada seorang sahabat Nabi, hadis daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Abdullah bin Umar. Dan dia ni juga merupakan kepada anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia ada anak, nama anak dia ialah Abdullah bin Umar.
dia termasuk di antara 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Anak Sayyidina Umar. Ayah dia tak termasuk, tapi anak dia masuk, Abdullah bin Umar. Dan dia berada pada kedudukan yang kedua tertinggi meriwayatkan hadis Nabi selepas Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah diriwayatkan hadis Nabi lebih kurang dalam 5,374 buah hadis Nabi SAW. Tetapi Abdullah bin Umar 2,630 buah hadis Nabi SAW. Satu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dia pernah menyebutkan bahawasanya satu hari Nabi SAW bersabda, aku mendengar Nabi SAW menceritakan hadis ni, laulam asma'ahu illa marra au marratain hatta sab'ahu marrat walakinni sami'tu akthar min dhalik. Satu hari, kata Abdullah bin Umar, dia menyatakan satu hari aku mendengar Nabi SAW, hadis daripada Nabi SAW. Aku dengar hadis ni yang datang direct daripada Nabi, illa marrah, bukan sekali, au marratain, bukan 2 kali, hatta yasma'u sammar, walaupun dia ni Nabi bercakap bukan 7 kali. Walakinni sami'tuhu akthar min dhalik, tetapi aku dengar hadis ni direct daripada Nabi, lebih daripada itu. Maknanya apa? Nabi sentiasa repeat hadis ni. Dia dengar Nabi sebut benda ni bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan bukan 3 kali, bukan 7 kali. Tetapi Nabi, kata Abdullah bin Umar, aku dengar Nabi sebut cerita hadis ni lebih daripada, bahkan lebih banyak daripada apa yang kamu rasa. Maknanya Nabi selalu repeat benda yang sama. Sebab itu tuan-tuan, dalam kehidupan kita berdakwah ni tuan-tuan, kadang-kadang kita kena selalu ingat benda yang sama. Sebab itu kadang-kadang ustaz mai datang kuliah, ustaz mai datang ceramah, kadang-kadang ustaz membacakan ayat Quran, kadang-kadang satu orang ustaz tu dia membacakan kadang-kadang hadis yang sama. Jangan ada satu perasaan dalam hati kita underestimate. Apa dia makna dia tuan-tuan? Kita kata, apa ustaz ni, benda sama dia cakap, hadis ni alah tak ada modal lain ke? Tak. Sebab Nabi pun kadang-kadang Nabi repeat benda yang sama. Nabi bagi tahu benda yang sama. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana kifli min bani Israel la yatawarra min dhanbi amilhu. Satu hari Nabi SAW bersabda, ada satu orang lelaki, satu orang pemuda yang berasal daripada Bani Israel yang bernama Kiflu. Kifli. Kalau bahasa Melayu dipanggil Kifli lah. Kalau di Arab dipanggil Al-Kiflu. Satu orang yang bernama Al-Kiflu, dia datang daripada Bani Israel. Satu orang dia datang daripada Bani Israel. Ni kisah Nabi cerita dengan sahabat, kisah terdahulu Bani Israel. La yatawarra min dzambin amilhu. Dia ni, kata Nabi, bila dia nak buat dosa, bila dia nak buat maksiat, la yatawarra, dia tak fikir 2 kali. Dia fikir nak buat dosa, maka dia buat terus. Kata pepatah bahasa kita, membujur lalu melintang patah. Ni tuan-tuan. Dia kalau nak buat, dia buat. Dia bukan fikir benda tu dosa ke tak dosa. Tapi kalau dia fikir nak buat, dia buat. Itu bahasa hadis ni, la yatawarra min dhanbi amilhu. Dia kalau terasa nak buat, dia buat. Dia tak fikir dah, dia buat. Ni orang buat dosa. Fa'atathum ra'atun fa'ataha sitina dinar ala an yata'aha. Tiba-tiba ada satu orang perempuan, Nabi kata, satu orang perempuan, dia datang, seorang perempuan muda, dia datang berjumpa dengan Kifli ni, yang Bani Israel ni, dia dalam keadaan distress. Ada satu orang perempuan, dia datang dekat lelaki yang bermasalah ni, dia mengadu kepada lelaki tadi, dia ada satu masalah. Apa masalah dia? Ialah masalah duit.
dalam keadaan dia tertekan, dalam keadaan dia stres, dia nak memerlukan duit dalam keadaan terdesak ketika itu, maka dia datang berjumpa dengan Kifli ketika itu. Fa'atathum ra'atun fa'ataha sitina dinar ala ayyata'aha. Kemudian kata Kifli tadi, aku akan bagikan kepada kamu sitina dinar, aku akan bagikan kepada kamu 60 dinar. Aku bagi kamu 60 dinar, kamu tak payah bayar hutang, kamu tak fikir bagaimana kamu nak pulang balik duit itu. Anggaplah duit ni aku bagi, tapi ada satu syarat, kamu kena berzina dengan aku. Ni kata Kifli ni. Kawan orang jahat, dapat peluang kot tu. Kemudian perempuan ni kata, aku ni memerlukan duit, kata Kifli, aku bagi kamu terus 60 dinar, kamu jangan pulang, kamu jangan bayar, tapi satu je aku minta, kamu berzina dengan aku. Falamma fa'ada minha maq'adar rajul min ra'atih, kata Nabi SAW. Sampai satu ketika perempuan itu dan lelaki itu, Nabi kata, mereka sedang berada dalam keadaan seperti suami isteri, nak bersama, nak berzina. Dia nak berzina. Ni kira nak buat lah, dia nak buat berzinaan tersebut. Ur'idda wa bakat, tiba-tiba saat dia nak buat ketika itu, kata Nabi SAW, tiba-tiba perempuan tadi tu dia jadi gemetar. Dia jadi macam bila nak buat dia jadi gemetar. Wa bakat, kata Nabi SAW, dan perempuan ni tiba-tiba dia punya takut dia datang, belum buat lagi, bila nak buat saja dia jadi gemetar, dia rasa macam takut sangat. Faqala, kata lelaki tadi, ma yubkik akrahtuk. Kemudian lelaki tadi jawab, apa yang menyebabkan kamu ni tiba-tiba menangis? Tadi kita dah setuju dah, aku bagi kamu 60 dinar, lalu kita bersetuju dah, engkau pun datang kepada aku nak bagi kamu 60 dinar, dengan balasan kau berzina kepada aku, tiba-tiba nak buat benda ni, engkau rasa dalam keadaan tiba-tiba engkau takut dan gemetar, wa ma yubkik, kemudian kamu menangis, akrahtuk, kemudian adakah aku memaksa kamu buat benda ni? Qalat, kata perempuan tadi, la, tidak. Walakin amalun min amiltuhu qat. Kata perempuan tadi, bukan sebab itu. Aku ni dalam keadaan aku buat benda ni, dalam keadaan aku terasa memang aku tak pernah nak buat, dan aku tak terfikir pun akan buat benda ni. Aku buat pun sebab aku terdesak. Aku buat pun sebab aku memerlukan uang. Aku tak terfikir pun akan buat benda ni. Wa ma hamalani alaihi illa hajat. Kata perempuan tadi, aku buat dalam keadaan aku terdesak dan aku memerlukan hajat aku memerlukan duit. Faqala taf'alina anti hada wa ma fa'alti. Adakah kamu nak buat dengan aku benda zina ni, kamu tak terasa kamu nak buat benda tu? Kata perempuan tadi, betul, aku rasa benda tu. Idhabi fahiyalak. Kemudian kata Bani Israel, dia kata apa? Idhabi, kamu pergilah jauh daripada aku, fahiyalak. Kemudian duit 60 dinar ni, kamu ambil sajalah dan aku halalkan. Ambil je lah, kamu ambil. Pergilah jauh-jauh daripada aku. Tak edit kawan, tak edit. Waqala, kata lelaki tadi, la wallah la a'siyallahu ba'daha abadan. Demi Allah, kata lelaki tadi, aku akan tinggalkan maksiat ini untuk selama-lamanya. Dia bertaubat. Tuan-tuan, dalam hidup ni kadang-kadang Allah Ta'ala berikan ada satu benda namanya turning point untuk kita berubah. Perasan tak tuan-tuan? Kadang-kadang Allah Ta'ala laluikan kita dalam satu situasi, dengan situasi itu yang menyebabkan kita ni boleh kembali kepada Allah. Ada orang bila dia nak berubah, Allah Ta'ala akan berikan contoh tentang kematian.
dalam keadaan dia buat maksiat dengan isteri dia dalam keadaan dia mencuri laki bini, dalam keadaan dia buat apa sahaja yang dia buat dalam hidup ni, tiba-tiba satu hari Allah Ta'ala uji dia, anak dia mati, suami isteri ni berubah sampai ke akhir. Sebab apa? Dengan kematian Allah Ta'ala boleh berikan satu turning point dalam hidup satu orang manusia. Ada satu orang hidupnya tak pernah semayang, ada satu orang hidupnya tak pernah puasa, ada satu orang hidupnya tuan-tuan cakap pun lebih kurang dengan orang, ada pun satu orang hidup perasaan hasad dan dengki dia cukup mendalam. Tiba-tiba Allah Ta'ala uji dia dengan satu kemalangan, patah kaki, patah tulang rusuk, dia terlantar dekat hospital, koma selama 6 bulan, dia sedar daripada koma tersebut, tiba-tiba dia berubah 360 darjah. Dia ada turning point untuk dia berubah. Ada satu orang, dia ni berkawan dengan orang pun yang tak tentu hala, tiba-tiba satu hari dia ada jumpa ada satu orang kawan, dia pun tukar nombor telefon, kawan ni selalu berhubung, kawan ni pun selalu bagi kata-kata hikmah, hantarkan hadis-hadis yang sahih. Tiba-tiba tuan-tuan, dia ni terasa yang kawan dia telah mengubah hidup dia, itu dalam keadaan dia sedang Allah Ta'ala aturkan dia ni ada turning point untuk dia berubah. Dan lelaki tadi, turning point tadi apa tuan-tuan? Perempuan tadi diajak, perempuan tadi berzina, lalu perempuan tadi kata, wahai lelaki Bani Israel, aku buat dengan kamu ni bukan atas dasar suka sama suka, tetapi dalam keadaan aku terdesak nak memerlukan uang, dalam keadaan aku ni memerlukan sangat duit, dan aku yang bakal nak buat ni benda yang aku tak terfikir langsung. Kata lelaki tadi, adakah kamu nak buat dengan aku? Memang kamu tak terfikir nak buat benda ni? Aku tak terfikir. Kata lelaki tadi, izhabi fahiyalak. Pergilah jauh daripada aku. Duit 60 dinar ni, kamu ambillah. Ambil, aku halalkan. La wallahi a'siyallah ba'adaha abadan. Aku bersumpah, aku akan tinggalkan maksiat ini kerana Allah selama-lamanya. Famata min lailah. Pada waktu malam, kata Nabi, lelaki tadi ni mati. Lelaki ni meninggal. Dia ajak perempuan tadi berzina waktu siang, kemudian dia bertaubat. Famata min lailatih. Kemudian lelaki tadi meninggal malamnya. Meninggal tuan-tuan. Fa asbaha maktuban ala bab. Innallaha kad ghafara lil kifl. Kemudian kata Nabi, sampai menjelang subuh, fa asbaha maktuban ala bab. Kemudian pada esok hari, dekat pintu rumah laki-laki ni tertulis, innallaha kad ghafara lak. Laqad ghafara lil kifl. Kata Nabi, bangun-bangun tidur, orang ramai bila lalu dekat rumah lelaki tadi yang mati, dia tertulis, innallaha kad ghafara lil kifli. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa kifli. Allahu Rabbi. Ni tuan-tuan. Siapa yang tulis? Wallahu alam, tidak disebutkan di dalam hadis ini, tetapi dekat pintu rumah dia tertulis innallaha kad ghafara lil kifli. Sesungguhnya Allah Taala ampunkan dosa kifli ini. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni tuan-tuan, hadis ni nak bicarakan kepada kita bahawasanya besar mana dosa kita buat, luas mana dosa tuan-tuan buat, luas mana dosa kita bersama buat. Tetapi tuan-tuan kena ingat satu benda, orang yang paling hebat itu innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kata Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat, dan sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang menyucikan hidup dia. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, besar mana dosa kita, luas lagi rahmat kebesaran Allah kepada kita. Allah Ta'ala tak pernah bosan mendengar permintaan hambanya, tapi hambanya lah yang cukup bosan untuk memohon minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup kita, every day, every time, kita minta kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Paling kurang kita duduk-duduk 10 kali. Dalam satu hadis Nabi SAW, kata Nabi, aku beristighfar kepada Allah 70 kali. Dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, aku istighfar kepada Allah 100 kali. Dalam satu hadis yang lain, aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari 1000 kali. Nabi istighfar kepada Allah 1000 kali.
Nabi istighfar kepada Allah 70 kali. Nabi istighfar kepada Allah 100 kali. Tetapi kita yang memang terang-terang buat dosa, tapi kadang-kadang tak pernah terfikir dalam hidup kita nak memohon minta ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat, dan Allah Ta'ala suka kepada orang yang menyuci dan membersihkan diri dia. Duduk. Jom kita sama-sama astaghfirullahalazim. Duduk. Betul tuan-tuan kan? Duk pegang tasbih. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada satu riwayat tuan-tuan, satu hari Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril alaihi salam. Allah Ta'ala menyatakan, wahai Jibril, sampaikan perkara ni kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, wahai Jibril, bagi tahu kepada umat Nabi Muhammad, bagi tahulah kepada umat Nabi Muhammad, walaupun aku berikan umurnya, berapa banyak umurnya, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, hatta 80, 90 tahun, maknanya sebelum dia mati, maka sepanjang hidup dia, bagi tahu kepada umat Nabi Muhammad, sekiranya bila aku hidupkan dia, ada satu orang ni, dia tak pernah buat baik langsung kepada Allah. Dia tak pernah semayang, dia tak pernah puasa, dia tak pernah berzikir, dia tak pernah taubat, dia tak pernah selawat, dia tak pernah baca Quran, dia tak pernah buat segala amalan di atas muka bumi. Tiba-tiba kata Allah, saat aku nak cabut nyawa dia, aku nak tarik nyawanya, ketika itu dalam keadaan tangannya tak boleh angkat, kakinya tak boleh melangkah, matanya tak boleh buka. Saat aku nak tarik nyawa dia, ketika itu kata Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba hati dia saat aku nak tarik tu, hati dia berserah kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, dia mengenangkan dosa, walaupun mata tak boleh buka, tangan tak boleh angkat, kaki tak boleh melangkah, terbaring di atas katil, tetapi hatinya benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh taubat. Bagi taulah kepada umat Muhammad, wahai Jibril, ketika itu aku boleh ampunkan dosanya selama-lamanya. Allahu Akbar. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita ni tuan-tuan, jangan lupa satu perkara, kita minta diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita selalu minta Rabbighfirli, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Kita minta pada Allah. Rabbighfirli, ya Allah, ampunkanlah dosa aku. Minta pada Allah. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala suka kepada satu orang hamba yang memohon dan berserah urusan dia ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis ini memberikan kita satu pengajaran yang luar biasa. Di samping kita mencintaikan taubat kita, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang terbaik, bukan saja di dunia tetapi di akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itu mukadimah kita pada malam ni. Mukadimah baru tu. Kita ni jam tu betul lah, jam tu betul. Okey, insya-Allah. Isyak pukul apa? 7:38. 7:38. Okey, satu hadis lagi boleh tuan-tuan eh? Tadi mukadimah, ni hadis betul. Bukan tadi hadis tak betul lah. Tadi betul. Tak, tadi mukadimah. Ni hadis. Hadis ni panjang sikitlah. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Hadis ni menceritakan dalam situasi satu hari sebelum perang Khaybar. Hadis ni dia cerita pasal dakwah. Jadi malam ni tajuk kita spesifikkan tentang dakwah. Tuan-tuan yang nak berdakwah, saya yang nak berdakwah, apa yang perlu kita buat kepada orang yang sesama Islam ataupun orang bukan Islam. Tuan-tuan, perang Khaybar ni tuan-tuan, dia berlaku di antara orang Islam dengan orang
Orang apa tuan-tuan? Sure lah orang kafir. Tapi orang Yahudi. Kita berperang dengan Yahudi ni tuan-tuan bukan hari ini saja. Dalam zaman Nabi ada satu perang, nama perang itu Perang Khaybar. Khaybar ni adalah satu tempat. Dalam perjalanan Madinah nak pergi ke ada satu tempat nak pergi tempat dipanggil sebagai Bukit Unta. Dalam perjalanan Madinah nak pergi satu Bukit Unta, tempat Nabi Saleh alaihi salam dia keluarkan unta daripada batu. Tuan-tuan dengar kisah ni? Pernah dengar kisah ni kan? Kisah ni berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Bila Rasulullah wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar dia naik khalifah. Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar Al-Khattab, datang ada satu orang, 3 orang Yahudi datang jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, kami nak masuk Islam. Umar kata, bagus, jomlah masuk Islam. Tapi kata Umar, kata lelaki tadi, boleh kami nak masuk Islam, tapi ada satu syarat. Kamu kena jawab soalan ni, kamu dapat jawab soalan ni, kami semua akan masuk Islam. Bukan kami 3 orang, seluruh orang kampung kami semua masuk Islam. Oi, Umar kata sudah bagus. What's the question? Kata Umar, apa soalan dia? Ni yang unta yang keluar daripada batu adalah benda-benda ajaib, benda-benda pelik yang ada diceritakan dalam Quran. Ada banyak. Kata Umar, apa soalan dia? Kata Yahudi tadi, wahai Umar, sebutkan kepada kami nak tahulah apa dia 5 makhluk yang dilahirkan tak ada mak dan tak keluar daripada perut seorang mak. Sudah. Apa dia makhluk yang tak ada mak, yang tak keluar daripada perut seorang mak tapi dia hidup? Kita ni lahir daripada perut mak kita. Kita ada mak lahirkan kita. Kucing dia ada mak kucing. Anjing dia ada mak anjing. Labah-labah pun ada mak, buaya pun ada mak dia. Tapi apa dia makhluk yang lahir di dunia, yang hidup tapi dia tak datang daripada mak dia dan tak keluar daripada mak dia tapi dia hidup? Umar pun muka dia blur waktu tu, dia pun muka lebih kurang muka tuan-tuan. Duk fikir dia. Umar pun panggil Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pun panggil, wahai Sa'ad, mari sini sekejap. Sa'ad kata, ya Umar, jangan tanya aku pun tak tahu. Umar kata, bukan aku nak tanya kat kamu. Kamu pergi rumah Sayyidina Ali, panggil Sayyidina Ali, cakap aku panggil sekarang. Sa'ad ni pun pergi ya. Dia pergi, wahai Ali, mai cepat, khalifah panggil, jawab soalan. Ada 3 orang Yahudi tanya, Umar suruh kamu jawab. Kata Ali, apa soalan dia? Kata Sa'ad, aku pun tak tahu. Soalan pelik. Sayyidina Ali pun siap-siap, dia pun datang pejabat khalifah. Bila sampai dekat pejabat khalifah tuan-tuan, bila 3 orang Yahudi ni, orang kafir ni, dia tengok saja Sayyidina Ali, dia tengok adakah ini pembantu jawapan kepada Umar. Kata Umar, betul. Tanyalah apa kamu nak tanya dengan Ali, kamu tanya. Kenapa dia tanya Ali? Sayyidina Ali ni otak dia cerdik satu, yang kedua dia ni menantu Nabi, paling rapat dengan Nabi. Maka Yahudi dia pun tanya wahai Umar, wahai Ali, apa dia 5 makhluk yang tak ada mak dan tak keluar pada perut seorang mak tapi dia hidup? Sayyidina Ali ketawa dekat lelaki tadi, ketawa dekat 3 orang. Apalah, aku datang penat-penat soalan ni kamu tanya. Kamu minta 10 makhluk, 10 aku bagi. Sayyidina Ali pun kan, kau minta 10 aku bagi. Ni 5. Kata Sayyidina Ali. Oi, lelaki tadi dah terkejut. Apa dia jawapan Ali? Yang pertama, makhluk yang tak ada mak, tak keluar pada perut seorang mak, ialah Nabi Adam lah. Betul tak? Ada dalam Quran. Kata Ali, 5 jawapan, semua ada dalam Quran. Bacalah Quran, kata Ali. Pertama, Nabi Adam. Yang kedua, isteri Nabi Adam. Yang ketiga, kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim menggantikan anaknya Ismail. Waktu nak disembelih kan, dipanggil apa? Pisau tu orang panggil taklot, orang sini panggil apa? Saya tak tahu. Dia taklot, lepas tu tak cedera. Dan ketika itu Allah Ta'ala mengarahkan malaikat Jibril untuk memberikan kambing kibas, lalu disembelihlah Ibrahim kibas tersebut. Putus, mati. Yang ketiga, yang keempat apa dia? Tongkat Nabi Musa yang bertukar menjadi ular. Mana ada mak beranak, ular tadi menunggu? Tak ada. Allah Ta'ala kata, wahai Musa, apa yang ada dekat tangan kamu? Kata Nabi Musa, tongkat. Kata Allah, campakkan tongkat kamu. Musa pun campak tongkat. Bertukar jadi ular. Ni, makhluk yang tak ada mak, tak keluar pada perut mak, tapi dia boleh hidup. Yang kelima ialah unta yang keluar daripada belahan batu Nabi Saleh.
Umat Nabi Soleh kata, wahai Soleh, kalau kamu ni Nabi, keluarkan unta daripada batu. Dengan mukjizat Nabi Soleh, dia tekannya batu tersebut, terbelah batu tadi, maka keluarlah unta. Tu dalam perjalanan nak pergi ke Khaybar, Madinah, nak pergi ke arah tempat Bukit Unta yang keluar daripada batu tu, itulah Khaybar. Khaybar ni adalah nama tempat Islam berperang dengan satu orang Yahudi. Dia berperang dengan kelompok Yahudi. Hadis ni tuan-tuan, kata Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yauma Khaybar la'utiyanna hadhihi rayah ghadan rajulan yaftahu Allahu ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Qala fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'taha falamma asbahan nasu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha faqala aina Ali Abi Talib faqila huwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaqiya aina qala فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن بي وجع فأعطاه الراية فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال انفذ على رسلك hatta tanzila bisahatihim thumma da'uhum ilal islam fa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah fihi fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulun wahidan khairun lak min an yakuna laka humrun na'am. Ni hadis dakwah. Satu hari kata Sahal bin Sa'id, seorang sahabat Nabi SAW, beliau menyatakan Nabi SAW bersabda pada waktu perang Khaybar. Esok nak perang, hari ini Nabi jumpa dengan sahabat, Nabi bagi tahu dengan sahabat. Nabi kata apa? Esok hari aku akan menyerahkan satu bendera komando, satu bendera dipanggil bendera panji Islam kepada satu orang laki-laki yang bila mana aku serahkan bendera ini pada tangan dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan dalam peperangan ini. Maknanya Nabi nak bagi tahu bendera ni kalau sampai dekat lelaki yang aku akan berikan pada esok ni, dan dia ni akan dibantu oleh Allah memimpin panglima perang, dan perang Khaybar akan dimenangi oleh orang Islam. Nabi kata, dia ni yang aku berikan bendera ini ialah dia ni sangat mencintai Allah dan Rasul, dan Allah Subhanahu wa taala cukup sayang dekat dia. Cukup sayang dekat dia, kata Nabi SAW. Kemudian Sahal berkata, maka pada waktu malam tersebut, masing-masing bila dia dengar apa yang Nabi sebut pada petang tadi itu, malam tu dia orang pun berkumpul, dia orang pun memikirkan siapa dia, salah seorang daripada mereka yang akan dapat bendera panji Islam tu, yang akan memimpin, dan masing-masing memberikan bayangan supaya Nabi menyerahkan panji itu kepada diri masing-masing. Yang ni kata mungkin insya-Allah mudah-mudahan Nabi beri pada aku. Yang ni pun kata mudah-mudahan Nabi berilah pada aku. Yang ni pun kata mudah-mudahan Nabi pun berilah pada aku. Sebab apa? Nabi kata orang yang akan memimpin confirm perang tu menang, dan dia ni Nabi kata bukan calang-calang orang, dia ni orang yang paling Allah Taala sayang, dia cinta Allah dan Allah Taala pun sayang kepada dia. Tiba-tiba tuan-tuan, pada keesokan harinya, pada keesokan paginya tuan-tuan, falamma asbahan nas, manusia pada waktu paginya, ghadau ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang pergi serbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak dengar siapakah orang yang akan mendapat memegang panji tadi. Dia orang pun berbaris di hadapan Nabi saat nak pergi perang ni. Berbaris dekat depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, panglima perang Islam pun baring.
Nabi tengok satu orang sahabat, Nabi tengok sampai ke belakang, Nabi pusing dekat depan, Nabi berkata, faqala aina Ali bin Abi Talib? Mana Ali bin Abi Talib? Mana Sayyidina Ali? Nabi tanya. Faqila, orang ramai pun jawab, huwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashtaqi aina. Ya Rasulullah, Sayyidina Ali dia tak dapat datang ya Rasulullah. Yashtaqi aina, dia sakit dua-dua mata, dia sakit mata ya Rasulullah. Dia tak dapat join, dia sakit mata. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa arsalu ilai fa utiya bihi. Panggil Sayyidina Ali, bawa dia mai dekat aku nak jumpa Sayyidina Ali sekarang. Oh, ni satu penghormatan tuan-tuan. Nabi tengok semua orang batalion tentera Islam, Nabi cari seorang-seorang, kemudian tiba-tiba Nabi teringat dekat Sayyidina Ali, Nabi tanya, mana Ali? Sahabat kata, ya Rasulullah, Ali tak dapat datang, dia sakit kedua belah mata ya Rasulullah. Nabi kata, pergi panggil dia, bawa mai dekat aku sekarang juga, Nabi kata. Kemudian fabasaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aina wa da'alahu fabara'a. Sayyidina Ali pun bila dia datang depan Nabi SAW, Nabi pun pegang muka Sayyidina Ali. Nabi pun tengok Sayyidina Ali, mata dia merah. Betul, dia ni sakit mata. Dia ni sakit mata. Nabi duk belik mata dia, duk belik-belik tengok, dia betul, dia ni sakit mata. Kemudian, fabasaka Rasulullah SAW fi aina wada'a. Nabi pergi dekat mata Sayyidina Ali, Nabi buka dua biji mata Sayyidina Ali, Nabi pun ludah ke dalam mata Sayyidina Ali. Nabi ludah. Kemudian wada'a lahu, Nabi angkat tangan, Nabi doa, fabara'a. Tiba-tiba mata Sayyidina Ali yang sakit tiba-tiba sembuh. Ini mukjizat. Ini mukjizat. Tuan-tuan jangan buat kat orang. Mukjizat ni hanya ada pada Nabi. Tengok kawan duk main masjid, tengok kawan tu mata merah, apa hal Din? Aku sakit mata. Main Ustaz, aku tengok dia pun gaba-gaba mata kawan, dia pun ludah hospital kawan tu malam. Ini mukjizat. Ini hadis sahih tuan-tuan. Nabi buka mata Sayyidina Ali, Nabi pun ludah dekat mata Sayyidina Ali, dan Nabi angkat tangan, Nabi doa, fabara'a. Dan terus sembuh. Hatta ka'alam yakun bih. Dan Sayyidina Ali kata, rasa sembuh itu macam aku tak pernah langsung rasa sakit sebelum ni. Terus sembuh. Dah hari perang tu terus sembuh. Wajah fa'atahu rayah faqala Ali. Kemudian fa'atahu rayah. Nabi SAW pun dia ambil panji Islam tu, dia serahkan, rupanya Nabi nak beri kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sahabat pun pandang kiri kanan, oh bukan kita, rupanya Sayyidina Ali. Rupanya Ali akan memimpin perang. Okey, tak apa, kita ikut Sayyidina Ali sebab Nabi berikan penghormatan kepada Sayyidina Ali. Ali ni darah muda, orang muda, dapat satu bendera ni, dia kira macam satu semangat lah. Kemudian faqala Ali, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakuna mithlana. Dia semangat. Orang muda kan, pantang jentik, melompat terus kawan ni. Dia dapat bendera, dia kata, ya Rasulullah, nak tak nanti dalam perang Khaybar sampai dekat sana, kita bunuh orang yang tak nak ikut Islam ni, ataupun kita paksa mereka ni masuk Islam. Semangatlah, kawan dapat bendera. Kan? Kawan ni dapat bendera. Faqala, kata Nabi, unfus ala rislik. Kata Nabi SAW, relax dulu, cool down, tenang dulu bro. Nabi kata, Ali, kamu relax, jangan kelang kabut, jangan terlalu semangat, kamu relax. Kata Nabi, laksanakanlah dengan ketenangan, relax. Dakwah dulu dengan mereka, hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ilal Islam. Dakwah dulu dengan cara baik mereka tentang Islam. Mereka perang Islam bukan sebab mereka benci Islam. Maksud Nabi sebab orang perang Islam sebab mereka tak faham Islam. Mereka menganggap Islam itu ialah sebagai pengganas. Sebenarnya tidak.
Islam tu bukan sekadar dia nak perang menang, bukan sebab itu Nabi kata. Nabi kata ceritakan dulu tentang kebaikan Islam, sampaikan dia pengetahuan kepada mereka tentang Islam. Relax dulu, kamu cerita dulu tentang Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah, dan bagi tahu kepada mereka apa yang wajib mereka buat untuk menunaikan hak Allah. Ini cara Nabi dakwah. Tuan-tuan, Islam nak sampai kepada kita bukan satu hari. Tuan-tuan perasan tak? Islam nak sampai kepada kita bukan satu hari, bahkan Nabi berdakwah sekalipun 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah. Nabi berdakwah 23 tahun. Bukan hari ni turun Quran, esok satu dunia peluk Islam. Tak. Tempoh itu ialah 23 tahun. Itu cara Nabi berdakwah. Sebab itu kita kalau nak mengajak orang dalam buat kebaikan, kita kena ajak berkali-kali, tuan-tuan. Kadang-kadang kita cerita pasal agama, mungkin hari ni orang benci kita, tapi kita repeat kali kedua, orang mula dah berjinak-jinak. Kita repeat kali ketiga, orang dah start mengikut kita. Kita repeat kali keempat, orang dah rasa seronok. Kita dah repeat kali kelima, orang dah bahagia dengan Islam. Sebab itu kita, tuan-tuan, kita kalau nak berubah, bukan hari ni kita pakai jubah, esok kita tak pakai dah. Betul tak? Ada orang dia nak berubah, dia buat benda besar. Jangan. Dia buat benda kecil. Nabi kata istiqamah. Buat benda kecil dulu, tapi benda tu adalah istiqamah. Kita satu orang ni, tuan-tuan, kaki dangdut. Oh, dangdut. Dulu zaman Irwan Shah, tuan-tuan ingat tak? Oh, zaman dia sebelum berubah dulu lah. Oh, saya forum dengan dia 3-4 kali, tuan-tuan. Dia kata, Ana dulu, aduh, memori daun pisang aku jalan-jalan. Tu dia, tuan-tuan. Ni Abang Iwan dangdut ni. Tapi bila dia dapat satu turning point, dia dapat satu tune, satu sebab, dia berubah. Saya ingat dia kata dia dapat ilham berubah dekat Singapura. Saya ingat saya. Dia dapat. Dia jumpa ada satu orang, dia ni mungkin Tok Wali, mungkinlah dekat satu, dia pergi buat show dekat Singapura. Dekat Singapura, dia kata sebelum dia nak buat show, nak nyanyi lagu dangdut dekat tahun 90-an tu, dia nak buat show dekat pentas mega dekat Singapura, tiba-tiba ada satu orang tegur dia daripada belakang pentas. Dia tegur dia. Dia kata, kamu ni menyanyi ni, ingatlah satu hari tentang kamu akan mati. Ingatlah sikit tentang akhirat kau ni pun belah. Dia waktu nak buat show, nak melompat atas stage tu, sebelum tu dia kena tegur. Tapi dia melompat jugalah lepas tu. Sebab orang dah jemput. Tapi bila habis-habis tu, dia terasa macam ada satu benda, dia kata. Ada satu benda dia terasa, dan dia terngiang-ngiang apa yang lelaki tadi dia cakap sebelum dia pentas. Start pada situ, dia start berubah. Itu dia panggil, setiap orang dia ada turning point dia untuk berubah. Mesti ada. Kan, mesti ada. Jadi dia ni, tuan-tuan, lepas dia berubah, tu yang tuan-tuan dengar banyak lagu dia tu. Allahu Rabbi yang Maha Esa, pun style dandut juga tu. Tetapi dia gunakan konsep dakwah. Dia gunakan konsep dakwah. Nabi kata berdakwalah secara halus, berdakwah. Kita ni kaki dangdut, tuan-tuan. Kita ni membujuk lalu melintang patah. Tak fikir halal haram. Apa kita nak makan, kita makan. Apa nak minum, kita pernah minum. Betul tak? Tapi satu hari kita nak berubah. Satu hari kita nak berubah, maka dia bukan satu perubahan yang automatik besar terus kita buat. Dia mesti sikit-sikit untuk kita berubah. Itu dipanggil sebagai istiqamah. Kita beri laluan azan lah, insya-Allah. Dan kita akan sambung sikit saja lagi selepas ini, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita sambung 2-3 minit lagi, boleh tuan-tuan? Boleh, insya-Allah. Dah habiskan hadis ni. Kemudian fa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah fihi fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lak min an yakuna laka humrun na'am. Kata Nabi SAW, dakwahlah kepada mereka dengan tenang dulu. Cerita dulu pasal Islam. Mereka lawan dengan Islam sebab mereka tak faham tentang Islam. Mereka tak tahu bila mereka berkawan dengan Islam, apa yang mereka rasa. Mereka tak faham apa yang mereka berkawan dengan Islam.
sama ada baik ataupun buruk, sedangkan kebaikan itu ada pada Islam. Mereka tak nampak. Yang mereka nampak ialah keburukan tentang Islam. Sebab itu mereka perang dengan Islam. Wahai Ali, jangan kamu terus bunuh mereka, kamu dakwah dulu tentang Islam. Kawan ni semangat, orang muda kan. Dakwah dulu. Kemudian kata Nabi SAW, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan lak min an yakuna laka humrun na'am. Bila kamu berdakwah kepada mereka dalam ramai-ramai, tiba-tiba Nabi kata ada satu orang dia suka pada Islam, dia jinak dengan Islam, kata Nabi, itu lebih baik daripada kamu mempunyai khairu hamrun na'am, binatang yang merah, atau dalam sebagian ulama kata unta warna merah. Orang dulu-dulu tuan-tuan, pada zaman Nabi, kenderaan paling canggih unta merah lah. Itu macam apa? Toyota Velfire Alphard hak jenis baru tu. Oh, tidur lena tuan-tuan dalam. Hak model baru tu, saya tengok-tengok, Allah, 600,000 full spec. Astaghfirullah. Oh, teringin nak naik tapi tak mampu beli, mampu tengok je lah. Tengok orang naik pun rasa seronok dah. Tengok orang naik pun rasa seronok dah tuan-tuan. Minggu lepas saya dok test bawa kereta apa jenama Jiko apa tu. Jenama Jiko tu. Oh, canggih. Aircon keluar dekat seat, tuan-tuan bayang. Aircon keluar dekat seat. Tuan-tuan menyandar tu, aircon keluar kat lubang tengah belakang. Sejuk tuan-tuan. Nak cerita kereta canggih sekarang tuan-tuan. Kita test drive, beli tidak. Tapi belagak macam nak beli. Yang tukang jual pun dia confident, dia tengok boleh dia tuan, insya-Allah kita cuba tu. Saya kata insya-Allah. Saya masuk kita, saya ketawa dengan bini saya. Bini saya kata apa dah try beli tu dah, aku mana ada duit, saya kata. Kita nak merasa apa orang rasa, bukan kita nak pakai, nak merasa. Jadi Nabi kata kalau dalam ramai-ramai tu ada satu orang dia tertarik dengan Islam, itu lebih baik daripada kamu mempunyai kenderaan yang mewah-mewah. Tu maksud Nabi tu. Maknanya tuan-tuan, kita duduk dalam satu kelompok, kita jangan blame orang buat salah. Kita cuba dakwah. Betul tak? Kita bagus ahli masjid, tuan-tuan bagus. Kita semua ni bagus ahli masjid tuan-tuan. Tapi jangan ada satu perasaan kita buruk dan sangka pada orang. Tengok orang tak datang masjid, dia melepak dekat kedai, kita dalam naik motor nak pergi ke masjid, jangan ada perasaan itu. Duk naik-naik dia tengok kawan, apa dah nak jadi, tengok macam aku. Masuk simpang masjid, selamba tuan-tuan. Duduk dulu dengan mereka, dakwah dulu. Assalamualaikum, adik, apa khabar? Sihat pakcik, sihat. Ni dah maghrib ni, jom kita ke masjid. InsyaAllah pakcik, insyaAllah. Esok dia lepak lagi, kita datang tegur lagi. Kita bagi, jomlah ikut pakcik ke masjid. Malulah pakcik, pakai seluar pendek lah. Tak apa, jalan je, boleh, tak ada masalah. Kat masjid tu ada kain, tak ada masalah. Aduh, malulah pakcik. Tak apa, duduk belakang pakcik. Nampak tak? Kita dakwah. Nabi kata, kalau ada 5 orang tu, seorang dia jinak dengan agama disebabkan kita berdakwah dengan dia, itu lebih baik kita daripada mempunyai hamrun na'am, binatang yang merah. Binatang-binatang merah ni ialah benda-benda yang, kalau zaman Nabi, benda yang merah, benda yang mahal-mahal. Kenderaan yang mewah-mewah. Ni tuan-tuan. Jadi dalam hadis ni kita belajar bahawasanya dalam hidup kita ni tuan-tuan, jangan hari ni kita terlalu nak blame orang. Memang kita perlu semangat dalam dakwah, tetapi kadang-kadang kita kena cerdik dalam berdakwah. Betul tak? Kita memang semangat. Kalau cerita bab Israel, memang tuan-tuan semangat lah. Memang tuan-tuan semangat. Kalau cerita bab Israel melawan Hamas, Yahya Sinwar mati. Kalau cerita tuan-tuan rasa marah betul dengan Israel. Setuju tak tuan-tuan? Setuju. Tapi tuan-tuan tak boleh ambil pisau dekat dapur, pergi ambil tiket flight, pergi ke Gaza, tuan-tuan pergi perang seorang-seorang. Tak boleh ya? Tak boleh. Kita ada saluran dia. Dan tuan-tuan pun kalaulah pihak masjid Taman Muda Hashim dia buat satu nama, betul tak? Tulis nama siapa yang nak ikut pergi perang. Malam ni tulis nama sebelum pukul 12 dan insya-Allah akan berangkat selepas subuh esok. Risiko mati. Saya nak tanya orang Taman Muda Hashim, agak-agak tuan-tuan tulis nama malam ni. Itu jenis semangat lah, semangat. Dia semangat, dia tulis nama kawan. Dia tulis nama kawan dia.
Dia tulis nama kawan, dia tak tulis nama dia, dia tulis nama kawan. Dia tak tahu kawan pun tulis nama dia. Lepas subuh, semua berangkat. Mati kita tuan-tuan. Dia ada saluran dia ada saluran dia. Sebab itu tuan-tuan, dakwah ni Nabi kata bil hikmah, dengan cara kita berhikmah. Jangan kita buruk sangka kepada orang, jangan kita pandang orang terlalu buruk, jangan. Jangan anggap kita ni terlalu suci. Jangan pandang ruangan pandangan kita pada orang, jangan tengok orang tu macam tak ada harapan dia masuk dalam syurga, dan jangan pandang diri kita ni confirm masuk syurga. Jangan itu. Nabi kata dakwah dengan hikmah. Mudah-mudahan tuan-tuan, ada orang dia boleh berdakwah dengan pakaian, silakan. Ada orang dia tak boleh bercakap, dia tak boleh jadi penceramah, tak boleh ustaz, saya bercakap memang out ustaz. Saya out ustaz. Ada satu orang saya buat training khusus tuan-tuan, ada satu staff dulu saya ingat di mana saya buat. Tapi belah-belah Putrajaya di KL sana tu lah. Bila kita buat, kita panggil seorang-seorang bercakap, memang ada orang jenis tak boleh bercakap. Bila dia berdiri tu muka jadi biru tau. Dia jadi biru. Kita bukan apa, kita nak tanya apa objektif program dalam slot ini. Dia muka jadi biru. Dia bangun-bangun, dia pandang kita, Assalamualaikum wabillahi taufik. Itu dia jawab. Dia tak boleh nak urai. Dia kata seram. Dia orang jenis. Dia tak boleh bercakap. Tapi dia boleh berdakwah dengan pakaian. Boleh? Dia pakai pakaian sunnah. Bila orang tengok dia, orang teringat, oh hebatnya, inilah cara Nabi pakai. Itu dakwah tu. Ada orang dia tak pakai pakaian sunnah, tapi dia boleh berdakwah dengan cara dia bercakap dengan orang. Ya Allah, dia bercakap, kamu bercakap dengan dia, lembut je nada dia bercakap. Betul tak? Itulah aku rasa tenang. Sebab ada orang jenis bercakap, orang sakit hati, ada tak? Ada. Kita duduk 5 orang, dia pun jenis bercakap, sembang ni, gajah pun boleh terbang. Jangan main-main tuan-tuan. Dia kalau bercakap, ada je benda dia nak kelentong kita ni. Dia sampai-sampai kita duduk jeling. Habis bateri. Test. Habis bateri. Kita duduk cakap-cakap dengan dia, dia pun sampai-sampai, dia pun kata apa? Dia kata, aduh, dia datang dah. Betul tak? Ada orang jenis macam tu. Baik. Habis bateri, makna tanda-tanda menghalau penceramah, begitulah kaedahnya tuan-tuan. Dia akan mematikan mikrofon. Jadi saya ingat cukuplah sekadar itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaat kita bersama. InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah ada rezeki di ruangan masa yang lain, kita bertemu di lain masa dan ketika. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dengan keberkatan dan diluaskan rezeki oleh Allah seluas-luasnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, tuan-tuan, sebagai penutup daripada saya, tuan-tuan nanti dekat belakang tu, ada okey. Nanti dekat belakang tu ada tabung warna hijau dekat atas kerusi ni, tabung daripada pihak Puitis. Dr. Azman pun ada bersama dengan kita, Presiden Puitis. Jadi tuan-tuan macam biasalah, jemaah saya tak perlu hurailah apa itu Puitis. Tuan-tuan pun tiap-tiap minggulah dengar nama Puitis. Jadi tuan-tuan yang nak infak, yang nak sumbang, yang nak sedekah, sangat-sangat dialukan, letaklah mengikut kemampuan tuan-tuan. InsyaAllah segala sedekah tuan-tuan ialah amal jariah tuan-tuan. Mudah-mudahan insyaAllah. InsyaAllah bolehlah bersama-sama yang nak sedekah insyaAllah. Terima kasih sekali lagi dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.